Selamat datang. Okey, cuba bayangkan Australia. Apa agaknya yang terlintas dalam fikiran anda? Mesti pantai yang cantik, outback yang luas dan kering kan? Tapi dalam perkongsian kali ini, kita akan tengok macam mana negara benua ni sebenarnya penuh dengan kejutan dan perbezaan yang sangat menakjubkan. Baiklah, jom kita selami. Di satu pihak, kita ada imej popular Australia ni. Outback yang panas terik, kangaroo melompat-lompat. Tapi, itu cuma separuh cerita je. Realitinya, jauh lebih pelbagai. Bayangkan, gunung ganang yang bersalji, hutan hujan tropika yang lebat, dan bandar-bandar besar yang super sibuk dan moden. Jauh beza kan? Inilah kontras yang kita akan terokai sama-sama. Okey, pertama sekali, untuk faham semua ni, kita kena mulakan dengan asasnya dulu. Saiz fizikal dan geografi benua ni yang sangatlah besar. Skalanya memang epik. Dan saiz inilah yang membentuk segala-galanya tentang negara ni. Percaya tak, Australia ada kawasan pergunungan yang sejuk. Titik tertingginya Gunung Kosciuszko mencecah 2,228 meter. Ia cukup tinggi untuk dilitupi salji masa musim sejuk. Sesuatu yang kita jarang kaitkan dengan Australia kan? Selalunya kita bayangkan Australia ni panas je. Dan nak tunjukkan lagi betapa besarnya skala benua ni, kita tengok pula sistem sungai dia. Sungai paling panjang, Sungai Merik, mengalir sejauh lebih 2,500 km. Jauh tu. Sungai ni dah macam urat nadi yang penting untuk sebahagian besar kawasan tenggara Australia. Sudah tentulah, tak sah kalau kita cakap pesat geografi Australia tanpa sebut Outback. Inilah dia, kawasan pedalaman yang super luas dan kering yang merangkumi sebahagian besar benua. Ia betul-betul jadi simbol ikonik Australia, liar, terpencil dan sangat unik. Dan iklim dia, memang dramatik. Ada kawasan pedalaman yang kering kontang dengan suhu yang melampau. Lepas tu kat bahagian utara, cuacanya panas dan lembap, siap dengan musim monsun. Dan kat kawasan pantai di selatan dan timur pula, iklimnya sederhana dan nyaman. Macam ada 3 dunia berbeza dalam satu negara. Oh ya, peringatan ringkas. Sebab Australia ni berada di hemisfera selatan, musim dia terbalik tau berbanding negara-negara kat utara. Jadi, masa orang kat Eropah atau Amerika tengah sejuk beku, orang Australia tengah sonoh menikmati musim panas kat pantai. Okey, kita dah tengok tanah dan cuaca dia. Sekarang, apa kata kita kenal pula dengan orang-orangnya? Siapa sebenarnya 26 juta penduduk yang tinggal kat benua yang luas ni? Komposisi mereka ni menceritakan banyak benda pasal sebuah negara moden yang sentiasa berubah. Kalau kita tengok dari segi keturunan, majoritinya memang berasal dari Eropah, iaitu sekitar 76%. Tapi, apa yang menarik, komuniti dari Asia dan juga orang asli Australia sendiri memainkan peranan yang semakin penting. Campuran inilah yang menjadikan masyarakat Australia ni sangat kaya dengan pelbagai budaya. Dari segi umur pula, sebahagian besar penduduknya, iaitu 65%, adalah dalam lingkungan umur bekerja. Merekalah yang jadi tulang belakang ekonomi negara. Pada masa yang sama, kita nampak juga golongan warga emas yang semakin ramai, sama macam trend penuaan populasi di seluruh dunia. Nah, ini antara fakta yang paling mengejutkan bagi ramai orang. Walaupun kita selalu bayangkan Australia ni penuh dengan kawasan lapang yang luas, hakikatnya ia adalah salah satu negara paling urban di dunia. Bayangkan, 86% penduduk dia tinggal di bandar-bandar. Kebanyakannya di sepanjang pantai. Secara ringkas, pasal politik, Australia ini mengamalkan sistem demokrasi berparlimen persekutuan. Dan walaupun Sydney dan Melbourne tu bandar paling besar dan terkenal, ibu negara rasmi dia sebenarnya ialah Canberra. Jadi macam mana agaknya rasa tinggal atau melawat Australia? Jom kita tengok gabungan tarikan-tarikan yang terkenal di seluruh dunia dengan realiti kehidupan seharian di sana. Tentu sekali, Australia ni memang terkenal dengan tempat-tempat tarikannya. Dari keajaiban alam semula jadi macam terumbus sawah besar dan uluru, sampailah ke mercu tanda buatan manusia macam panggung opera Sydney. Boleh dikatakan syurga untuk penggemar aktiviti lasak, dengan aktiviti macam meluncur ombak, mendaki dan menyelam yang bertaraf dunia. Tapi kan, hidup kat benua yang luas dan penuh dengan keadaan ekstrim macam ni, mesti ada cabarannya tersendiri kan? Dan jawapannya semestinya iya. Cuaca ekstrim ni dah jadi macam sebahagian daripada kehidupan di Australia. Negara ni kerap berdepan dengan kebakaran belukar yang dahsyat, banjir besar dan taufan siklon yang kuat. Inilah satu lagi kontrasnya, keindahan alam yang wujud sebelah menyebelah dengan kuasanya yang boleh memusnahkan. Tapi kehidupan seharian di sana pun kaya dengan budaya tau. Kalau nak rasa sendiri, boleh cuba makanan macam pai daging, hayati semangat kesukanan diorang yang tinggi gila, lepak santai kat pub dan lawati pasar malam dan pasar tani yang sangat meriah. Inilah jiwa sebenar kehidupan Aussie.
Okey, jadi mari kita kumpulkan semua maklumat ni. Gabungan antara landscape yang purba, populasi yang moden, cabaran alam sekitar dan budaya yang santai, semua inilah yang membentuk identiti Australia yang sangat-sangat unik. Petikan ni, bagi saya, merumuskan semuanya dengan sempurna. Inilah intipati kontras Australia, sebuah masyarakat moden dan makmur yang wujud di atas sebuah benua yang liar, kuno dan kadang-kadang sangat mencabar. Pertembungan inilah yang mendefinisikan negara ni. Jadi, kita akhiri dengan satu persoalan untuk kita fikirkan. Sebagai sebuah negara yang terikat kuat dengan lanskap purbanya, tapi pada masa yang sama merupakan sebuah negara global yang sangat pelbagai, macam manalah agaknya Australia akan mengemudi masa depannya? Ia satu keseimbangan yang sangat menarik untuk kita perhatikan.